Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamam bil khair. Alhamdulillah, kita sambung lagi berkaitan dengan Ashru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, iaitu 10 kaedah penyucian jiwa yang dilakukan oleh seorang manusia itu berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka surat yang ke-32 dan teks Arabnya pada muka surat 33. Pada perenggan yang akhir, wa a'zamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a'i ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi 'azza wa jalla. Fallahu 'azza wa jalla huwa alladhi yuzakki man yasha' wal amru kulluhu lahu wa tahta bimasyiatillahi kama qala ta'ala, qala Allah ta'ala, balillahu yuzakki man yasha', wa qala ta'ala, walawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha'. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره قوله تعالى وما زكى منكم من اهتدى أحد ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفعك به نفسه ولم يتق شيئا من شر يدفعه عن نفسه. Kita masih lagi bicara dalam perkara yang kedua untuk seseorang itu menyucikan jiwa, iaitu dengan berdoa. Doa ini adalah salah satu daripada perintah Allah, dan doa ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia salah satu daripada bentuk kehambaan kepada Allah apabila seorang itu berdoa. Dan kita diajar bila kita nak berdoa, kita berdoa kepada Allah sahaja. Bila nak minta sesuatu, kita hanya minta kepada Allah. Disebut di sini bahawa a'zama yu'inuka, perkara yang paling utama membantu diri kamu untuk terus berdoa adalah pengetahuan kamu bahawa ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi azza wa jalla. Makna kata kamu ada ilmu berkenaan dengan penyucian jiwa ini hanyalah di tangan Allah Ta'ala. Di sini makna hidayah. Penyucian jiwa juga termasuk dalam kategori seseorang itu diberi hidayah. Jadi hidayah ni milik Allah, bukan milik kita. Nabi hanya beri jalan untuk menunjukkan jalan ke arah jalan hidayah. Hidayah itu sendiri anugerah daripada Allah. Hidayah ini Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada orang yang cari hidayah, cari kebenaran. Allah Taala akan bagi pada dia. Sebaliknya Allah Taala tidak akan bagi kepada orang yang tolak kebenaran. Yang menolak kebenaran, Allah Taala tak akan bagi hidayah. Baik, pada muka surat yang ke-32 tu, satu lagi, Allah sahajalah yang menyucikan sesiapa yang dia kehendaki. Ini memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan segala urusan hanyalah milik Allah. Wa amru kulluhu lahu wa tahta masyiah.
dan atas anugerah dan kehendak daripada Allah Ta'ala, keinginan dan kehendak Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, balillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan, memuji sesiapa sahaja yang dia kehendakinya menurut aturan dan syariat daripada Allah Ta'ala. Dia buat mari lagi satu firman Allah, walaula fadlullahi alaikum, kalau tidak kerana limpah kurniaan Allah. Maknanya kerana limpah kurniaan dan rahmat Allah lah nescaya manusia dibersihkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan kalau tidak kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya tidak ada seorang pun kamu dibersihkan daripada dosanya selama-lamanya. Kerana rahmat Allah, dibersihkan jiwa dia dan dibersihkan apa yang dilakukan yang berbentuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersihkan dia dulu dengan cara dia beristighfar kepada Allah. Dia minta hanya kepada Allah, tidak minta kepada yang lain. Apabila seseorang itu ada dosa, dia sendiri yang berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dia sendiri yang beristighfar kepada Allah. Sebab dia yang mempunyai dosa dengan Allah Ta'ala. Lain dengan ajaran yang bukan daripada ajaran sunnah Nabi SAW. Dia kena orang lain tu lebih berkat lagi daripada Tuhan sendiri. Sebab dia tidak ada ilmu dan pengetahuan berkenaan dengan keberkatan itu. Ataupun dia salah faham berkenaan dengan keberkatan. Oleh kerana itu dia suruh orang lain, dia rasa doa orang lain itu lebih mustajab daripada dia. Kita nak suruh orang lain ni adalah keadaan benda-benda berbentuk hajat-hajat yang tertentu. Dalam keadaan kita telah minta dengan Allah Ta'ala. Hajat-hajat yang tertentu bukan pengampunan dosa. Dosa ni Tuhan sendiri kena minta ampun dengan Allah. Dosa ni Tuhan sendiri minta ampun dengan Allah. Hatta dengan ibu kita hak kata mustajab doa, dengan ayah kita ke siapa, keluarga kita, dengan ibu kita, contoh kita suruh ibu kita berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan kita. Memang kalau dengar sekali macam okey lah, tapi dosa kita ni kita minta ampun dengan Allah. Kalau dalam perkara-perkara urusan-urusan tertentu nak suruh kita mudahkan urusan dan sebagainya, bolehlah kita suruh orang lain doa. Lah keadaan kita juga berdoa pada Allah Ta'ala. Bukan kita tidak berdoa pada Allah. Jadi akan tetapi Allah Ta'ala membersihkan siapa yang dia kehendaki menurut undang-undang dan peraturannya. Dan ingatlah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kita tengok tafsir daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut, dia kata, wa ma zaka minkum, dan tidak seorang pun di antara kamu dibersihkan dosanya daripada dosanya itu. Makna dia, ma ihtada ahadum, iaitu tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang boleh beri makhluk yang memperolehi petunjuk dalam urusan kebaikan kerana memberi manfaat kepada dirinya sendiri, mahupun mencegah dan menolak sesuatu keburukan, sekalipun dengan kemampuan diri mereka sendiri. Walaupun mampu untuk buat dengan diri sendiri, kalau tidak ada pertolongan daripada Allah pun tak boleh buat. Tidak boleh buat. Jadi kita kena yakin, walaupun kita berkemampuan untuk menolak diri daripada sebarang, menolak perkara daripada terkena diri kita, daripada sebarang keburukan, tetapi kalau Allah Ta'ala tidak bantu kita, kita tak boleh buat. Allah Ta'ala tidak mudahkan urusan kita, kita tak boleh buat. Walaupun kita ada kemampuan yang banyak dan kemampuan yang hebat dalam menguruskan sesuatu perkara. Bermaknanya penyucian jiwa yang sebenar, betul-betul orang tu direct dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, direct, tak perlu pada siapa-siapa. Tak perlu pada siapa-siapa. Dan perkara ini berkaitan dengan akidah kita lah. Seorang yang yakin dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keyakinan tu akidah. Dia yakin dia minta dengan Allah, yakin dengan janji Allah apabila cukup syarat. Bila tak cukup syarat, dia minta juga dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima sebab tak cukup syarat. Kalau terima pun sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kemurkaan kepada dia, bukan nak beri kemuliaan.
diterima oleh Allah ni sama ada kemurkaan ataupun kemuliaan. Bila kemuliaan diterima apa yang kita minta kerana kemuliaan, makna Allah Ta'ala nak bagi syurga pada kita, akhirat. Tetapi kalau diterima tu kerana kemurkaan Allah Ta'ala, kalau diterima kerana kemuliaan, bagi syurga. Kalau diterima kerana kemurkaan Allah, sebenarnya Allah Ta'ala sesatkan lagi sampai masuk neraka, na'udzubillah. Benda ni kita kena faham dengan betul. Kerana di luar sana ada orang yang minta dengan Allah selain daripada Allah Ta'ala, tapi Tuhan bagi pada dia. Adakah berarti Allah Ta'ala sokong di atas kesyirikan dia? Allah Ta'ala tak sokong di atas kesyirikan dia. Tapi Allah Ta'ala nak memurkai dia. Sebab dia tidak buka pintu hati dia untuk hanya Allah sahaja tempat dia bergantung segala-gala dan tempat dia minta doa. Baik. Sebab tu orang hari ni dia boleh bercakap berkenaan dengan bila masalah akidah, pendapat tak keras sangat. Tapi kalau masalah fiqh tu, dia pertahan sungguh mazhab. Tapi kalau masalah akidah biasa je, tak ada masalah. Masalah akidah, tak apa, ini khilaf, dia kata. Bila masalah akidah timbullah khilaf. Tapi bila masalah fiqh, dia jadi tak ada khilaf pula. Jadi kena pakai hak dia saja. Lepas tu jawab nikah berbising. Jawab nikah berbising. Saya tak mau sebut lah jawab nikah ni. Saya terima. Cukup lah tu. Jawab beres mana beres? Agak-agak terima dah. Tanya orang mazhab Hanafi, terima dah. Jawab beres. Saya nikahkan, saya ni dengan gini, saya nikahkan anak saya dengan kamu semua-semua. Boleh ni? Ayah dia tanya. Terima? Beres, kata. Lagi bising pula ni lah. Tapi saya nak sebutnya begitu. Mudah. Masalah fiqh ni mudah walaupun khilaf. Kerana kita pilih yang mudah untuk kita beramal. Itu masalah fiqh. Jadi dia kata terima. Saya terima. Terima apa? Takkanlah terima kubah seekor. Majlis tu majlis nikah. Bukan majlis beli lembu. Betul tak? Memang majlis nikah. Dah terima nikah. Macam orang semayang mayat. Mayat-mayat tak ingat niat. Niat semayang raya mu. Siapa mu tak niat semayang? Dah kita tanya dia lah. Dah mayat ada depan niat semayang mayat. Jadi susah masalah fiqh. Susah. Jadi khilaf ni dia buat ketat syarat-syarat dia. Tapi kalau masalah akidah tu, ni khilaf. Minta orang mati, ni khilaf. Minta dikubur, ni khilaf. Joget apa ni nak zikir sambil berjoget, ni khilaf. Main muzik dalam masjid, ni khilaf. Khilaf habis semua. Perkara yang memudaratkan umat disebut sebagai khilaf. Tetapi perkara yang boleh selesai dengan masalah-masalah awak boleh terima hak saya boleh terima hak awak, yang ni dia ketat. Saya boleh sebutkan inilah tanda-tanda kehancuran Bani Israel di zaman Nabi SAW. Kerana ulama di kalangan mereka, benda yang kena kerah bab akidah dia tak patut kerah, benda urusan dunia patut selesai dengan cara mudah, tapi yang itulah dia kerah, dia hulu dan dia melampau. Boleh tengok sejarah ulama Bani Israel. La hawla wala quwata illa billah. Allahu akbar. Baik, ai kulli dhalik innama huwa bimahdi fadlillah. Maksudnya semua kebaikan tersebut semata-mata kurniaan, kerana kurniaan daripada Allah Ta'ala. Wa qala al-Barra radhiyallahu anhu. Berkata Barra radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. Berkata Barra bin Azib, semoga Allah merahmatinya, meredainya, pada perang Ahzab, pada hari perang Ahzab. Dia katakan Rasulullah SAW Yaumul Ahzab gali tanah bersama kami, sehingga tanah itu menenggelamkan perut baginda yang putih. Perang Ahzab juga disebut sebagai peperangan Khandaq. Peperangan
Khandaq. Nabi gali parit bersama dengan sahabat di atas mesyuarat Nabi dengan para sahabat. Jadi ada sahabat yang suruh gali parit sebab Madinah ni duduk tengah-tengah. Dia kata zaman saya di negeri saya ni kita gali parit. Gali parit ni bukan tanah macam tanah kita ni, tanah batu. Musim pula panas, makanan masa tu kurang. Tapi Nabi sendiri yang buat kerja benda ni. Lalu Nabi berkata, demi Allah, wallahi demi Allah, kalau tidak kerana Allah beri petunjuk pada kita semua ni, kita tidak akan dapat petunjuk. Kalau Allah Ta'ala tidak menyelesaikan masalah kita ni, kita tak akan dapat petunjuk daripada Allah. Kita juga tidak mampu bersedekah dan solat kalau tidak dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Itu kata Nabi SAW semasa dia buat kerja dengan sahabat ni. Fal hidayatu wal iman wal khair kulluhu biyadillahi wahdah. Maka hidayah, iman dan kebaikan semuanya itu daripada tangan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Katanya, wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amr fi nufus as-sahabati radhiyallahu anhum wa yu'akkidu alaihi bistimrar. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahillu khatabahu wa yaqulu man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Maka hidayah, iman, kebaikan semua itu mari daripada Allah. Dia kata Rasulullah menanamkan prinsip ini dalam jiwa para sahabat. Para sahabat ada prinsip yang mana hidayah, kebaikan kena minta dengan Allah. Sebagaimana kita minta hidayah dalam solat kita, kita minta juga kebaikan, semua kebaikan. As'aluka khair kullih. Minta semua kebaikan tu supaya datang kepada kita. Dan sentiasa menegaskan, Nabi mulakan khutbah ucapan dia, kebanyakan ayat Nabi berucap may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk kepadanya, tidak ada orang yang boleh menyesatkannya. Soal petunjuk dan istiqamah di atas petunjuk tu Allah Ta'ala yang bagi. Dan siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, tak kira lah dia mengaji tinggi ke rendah, ada PhD ke tak ada, tidak ada orang yang boleh beri petunjuk kepada dia. Dan kesesatan yang berlaku ini kerana kesombongan. Kerana kesombongan. Kalau tak sombong, waktu kita ni jangan rasa kita ni ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia tak rasa diri dia ada ilmu. Diamnya orang yang berilmu ni, diam berfikir. Dia panggil. Dia fikir banyak benda. Dan dia tak bercakap banyak. Takut bercakap banyak itu menjadi khati'at, menjadi kesalahan kepada dia. Orang yang tidak ada ilmu ni, dia kena tambah ilmu. Allah Ta'ala tak reda dia duduklah keadaan tak ada ilmu begitu. Dia kena tambah ilmu. Cuma satu je, jangan rasa diri itu banyak ilmu walaupun mengaji banyak. Dan itulah perasaan para alim ulama mazhab kita, para salafus salih, mereka sentiasa muzakarah berkenaan dengan ilmu. Kerana muzakarah ilmu ni, ilmu yang awak ada boleh berkongsi dengan saya. Ilmu yang saya ada berkongsi dengan awak. Bila hidupnya budaya yang begini, barulah hidup masyarakat yang minda dia kelas pertama dia panggil. Kelas pertama, minda yang cerdik. Orang cerdik ni dia suka bercakap benda yang beri manfaat kepada diri dia dan juga manfaat kepada orang lain. Sama ada urusan apa-apa pun atau urusan dunia sekalipun, dia akan tidak kedekut untuk kongsi ilmu dengan orang. Tidak kedekut untuk kongsi ilmu dengan orang. Itu manusia yang baik. Manusia yang baik. Apatah lagi ilmu yang boleh membawa kepada akhirat. Boleh menyelamatkan seseorang daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang jahil makna orang tak ada ilmu. Dia tak boleh duduklah keadaan jahil begitu. Dia kena ada ilmu. Bukan alasan dia jahil untuk buat maksiat, bukan alasan dia jahil untuk buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Tapi kalau ada ilmu juga, buat perkara yang Allah Ta'ala larang, dia jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih teruk lagi daripada orang tak ada ilmu. Tetapi semua tu di atas penyucian, apabila seorang itu balik kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bersedia untuk beri hidayah kepada dia jikalau dia betul-betul rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Sama ada orang jahil ataupun orang alim yang tersilap di dalam perkara-perkara tertentu. Tersilap dalam bab orang panggil fatwa dia dulu-dulu ke, yang tersalah berkaitan dengan akidah, dia berani betulkan balik. Cuba tengok Abdullah bin Salam, ulama Yahudi.
orang yang alim di kalangan Yahudi. Dia pergi jumpa Nabi itu, dihantar oleh pemimpin Yahudi untuk berdebat dengan Nabi. Untuk berdebat dengan Nabi. Tapi dia ni mempunyai jiwa yang baik. Jiwa bukan berdendam. Jiwa tidak nak tunjuk sombong, tidak. Apabila kawan-kawan dia, Yahudi lain pergi, kerana dia lah orang paling alim, tiba-tiba dia masuk Islam. Sebab apa dia masuk Islam? Sebab apabila dia berbahas dengan Nabi, betul yang Nabi sebut. Orang hari ni diskusi juga, bahas juga, tapi lepas bahas tu lagi teruk perangai, lagi suka cop orang, cop dengan macam-macam cop sama sekarang dah. Kalau kena cop W tak kepala tu, tak selamat dunia akhirat. Boleh faham tu? Tak selamat dunia akhirat. Nak beritahu, dah diskusi dah buat debat ke diskusi ke, panggil lah apa pun, dah betul dah, orang bentang dah ini kebenaran, ini dalil dia, tak mau terima benda tu. Tak mau terima, masih lagi nak pegang kepada kesalahan di dalam istidlal, di dalam pendalilan. Orang ni Tuhan tak bagi hidayah. Dan orang ni merosakkan umat sebenarnya, bukan membina akal umat. Seolah-olah orang macam kita, orang macam orang bawah ni hanya bergantung pada ustaz je. Memang kena bergantung dengan ustaz, tapi cerdik kita ni, kalau kita boleh faham sesuatu, kefahaman yang Tuhan beri tu kadang-kadang lebih pada tok guru kita lagi. Zaman nak mengaji dulu, tok guru selalu pesan, syekh kita pesan, dia kata jangan anggap aku ni alim, aku yakin kalau kamu faham betul, kamu boleh alim lebih daripada aku lagi. Kita duk rasa dia ni hebat lah, otak macam komputer lah. Tapi ada benda yang aku lemah, dia kata. Tapi ada benda yang kamu lebih faham daripada aku. Lebih faham daripada aku. Ternyata memang betul. Tuan-tuan pernah dengar nama Syekh Sa'ad Kamali zaman sekarang tak? Sa'ad Kamali. Cuba tengok tok guru dia. Memang hebat lah tok guru dia ni. Syekh Hasan Dadu, ayah pada Syekh Hasan Dadu, ulama Mauritania, 2-3-4 orang lagi. Sa'ad Kamali ni dia, sepanjang kita duduk dengar dia kuliah, dia bercakap tu, orang yang hafal matan Muwatta pun dia hafal. Banyak benda hak dia hafal. Syair-syair Arab tu cair lah macam komputer lah otak dia. Kita dengar pula tok guru dia hak masih ada lagi. Tok guru dia hak masih ada lagi. Kalau bab ceramah, sedap dia pada tok guru dia. Walaupun tu tok guru, bermakna kelebihan Tuhan bagi apabila orang nak faham sesuatu. Tuan-tuan yang main mengaji, kita sama-sama duduk mengaji, baik mengaji dengan siapa sekalipun, tuan-tuan boleh memahami benda tu lebih mendalam dan lebih cerah lagi. Bila kita terlibat dengan kuliah ke apa ke, ada anak murid kita beri penambahan di atas apa yang kita bercakap tu. Dan penambahan dia tu kadang-kadang betul dan lebih cerah daripada apa yang kita nak sebut. Itu kefahaman yang Tuhan bagi. Sebab itu kita kena minta doa dengan Allah SWT. Allahumma rzuqna, ya Allah beri pada kami bifahmin nabiyyin, faham kita sebagaimana fahamnya Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kena minta dengan Allah. Kefahaman itu kena minta dengan Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala bagi faham, otak kita pun pergi jauh, mungkin lebih pada tok guru kita lagi. Allahu Akbar. Sebab Quran ni dia relevan sampai bila-bila. Sampai bila-bila pun Quran ni relevan, boleh pakai. Kalau hari ni kita tafsir 10 ayat begini, esok kita tafsir kita boleh panjang lagi. Boleh panjang lagi. Tengok Maulana lah tak? Tafsir hak pasal daurah ni dia ringkas dia baca. Tapi kalau tafsir dia mengajar tiap-tiap minggu 2-3 ayat tu, lagi jauh dia boleh pergi. Lagi jauh boleh pergi. Dan kita yakin kalau anak murid ni ada idea lagi, dia boleh pergi jauh lagi. Itulah Quran. Sampai bila-bila pun relevan. Boleh pakai. Orang Arab sekarang je rasa Quran ni mundur. Dia rasa ada Quran ni rasa mundur, sebab tu dia nak moden. Dia nak jadi Eropah. Sebab dia rasa ada Quran ni lama dah duduk dengan Quran. Duduk dengan Quran ni lama dah. Tu jadi masalah. Israel hak kecil gitu pun. Sokotawi kata apa? Kalau kita pakai lagi kecil dalam tu pun banjir Israel. Tu pun tak nak resah masalah. Kita boleh lihatlah bahawa betapa hancurnya kesatuan umat Islam ada pada hari ini. Tak boleh buat apa. Baik di Malaysia ke di mana, boleh tolong gitu. Bila ada orang kafir nak tolong, kita kata, Hamas, Palestin terima hak kafir tolong. Dah Islam,
Kenapa tak tolong? Orang Islam tak tolong masalahnya. Kalau orang kafir tolong, kita bising. Islam sendiri pun tak tolong. Jadi serba salah Hamas pun. Dia jadi serba salah. Nah, orang tanya pada saya sentuh sikit lah dalam kuliah ni. Bagi tuan-tuan faham sikit je saya nak sentuh. Orang kata macam mana Ustaz bila Hamas terima dana ataupun senjata apa daripada Iran? Palestin berhubung dengan Iran ini bukan berhubung daripada sudut akidah dan agama. Perhubungan di antara Palestin dengan Iran adalah government to government. Kalau kita kata habis Syiah duduk bertapak di Palestin, saya pernah sebutlah kuliah saya, buat mari satu masjid Syiah di Palestin. Buat mari satu masjid. Tidak ada. 7 tahun lepas, Iran pernah tawarkan kepada Palestin nak mari buat hospital. Syarat dia bagi pada kerajaan Palestin, kerajaan Gaza. Dia kata mesti dia kampung. Kampung satu, aku buat mari engineer aku buat mari arkitek aku buat mari semua alat-alat aku, mesti dia kampung. Jawab Ismail Haniyah. Dia kata mu tak payahlah mak mari orang bawa mari duit dia. Engineer pun aku ramai, doktor aku pun ramai tak dapat kerja. Engineer aku penuh duk mengaji luar negara tu boleh buat balik sini. Arkitek aku pun ramai, rakyat aku pun tak dapat kerja. Buat mari duit sudah pandai aku buat. Siapakah hari ni Iran tak bagi? Apa benda yang Iran nak sebenarnya? Iran nak tepak. Baik, itu jawapan pertama. Yang kedua, tuan-tuan buat mari pada saya tokoh-tokoh ulama besar daripada kalangan mazhab, bukan mazhab, ada agama baru Syiah ni. Tuan-tuan buat mari hok pandai baca Quran. Tak mari. Peringkat ayatullah. Buat mari? Tak jumpa. Tak jumpa. Dan tuan-tuan buat mari juga Syiah ni semaya tarawih. Tarawih apa? Puasa pun tak. Buat mari kita kata ulama hebat nama ayatullah. Hak hafal ayat Quran. Hak boleh sebut hadis. Hak boleh sebut lancar Quran sebagaimana ulama ahli sunnah. Buat mari. Tidak, tak jumpa. Tak jumpa. Kalaulah Palestin ini terlibat ataupun terpengaruh dengan Syiah, tidak akan ada hafiz Quran setahun 2000 orang lebih keluar majlis haflah Quran jadi hafiz Quran. Daripada sekecil-kecil budak sampai setua-tua orang. Hak driver taksi ke, hak buat roti ke, hak jaga kedai ke, kebanyakan mereka tu hafiz Quran. Kalau dia dipengaruhi oleh Syiah, Quran pun dia tak sentuh. Sebab apa Quran Syiah tak sentuh? Sebab apa? Dia hanya dengar begitu je Quran. Sebab Quran yang dia baca tu, kita baca Quran ni adalah Quran yang bukan bagi dia sahih, kerana sahabat ramai murtad lepas pada tu. Maknanya kata kalau kita nak bahas dengan Syiah ni, bab Quran pun dia tolak dah. Bila orang tolak Quran, tolak syariat, adakah dia Islam? Sampakah hari ni saya tak setuju kata Syiah tu mazhab. Oh, kata Syiah ni mazhab. Mazhab kita ada 4, tapi ada yang tidak diiktiraf oleh ahli sunnah ni, Islam juga dia, ahli kiblah juga dia. Ahli kiblah apa? Mencerca sahabat. Mencerca sahabat. Dia ingat Islam, iman ni kira 6 rukun, tolak 4 ada 1 lagi, gitu. Tanda tolak 1, tolak Quran sahaja cukup dah untuk dikeluar daripada Islam. Sebab tu Syiah ni agama baru. Agama baru. Dia bukan mazhab baru, tapi dia agama baru. Kalau nak kata dia bekerjasama dengan Hamas, bukan Syiah, tapi Iran yang bekerjasama. Hamas juga terima daripada Rusia, terima juga daripada China dan beberapa negara. Tujuan apa? Dengar jurucakap Hamas kata apa. Dia kata kita nak mapuh mereka, dia kata. Mereka selesai. Sebab itulah benteng yang paling besar Yahudi duduk situ. Israel duduk di belakang tu. Yahudi nak lawan, Israel nak lawan betul-betul Islam. Nakut pahit. Mana ada berani Yahudi? Tak berani. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Nak lawan secara berdepan ni, satu lawan satu takut. Kecuali benteng yang mereka bina. Ada benteng yang mereka sembunyi sebalik benteng tu. Siapa dia? Mereka. Benteng dia besar sekali.
Waktu sekarang ni, orang kiblat mereka tak ada. Orang tak pakai mana dah mereka sekarang ni. Orang tak pakai mana dah. Sebarang orang yang nak menjatuhkan mereka, maka diterima. Ni saya nak bagi tahu, bukan kita nak bela Palestin, kena bela Hamas ke tidak. Tapi di saat kawan tu tak ada rumah, kena bom. Kita duk kata pula, jangan tolonglah dia. Jangan tolong sebab dia Syiah apa. Dia tak tolong, dia kata jangan tolong pula orang. Ustaz-ustaz juga kata begitu ni. Allah, makan kambing tak habis ni. Orang panggil ni. Orang makan kambing biasa pakai kepala gitu. Baru nampak cerah. Jadi jangan sebut benda begitu. Siapa pun orang dizalimi, kata bukan Islam pun, kalau dia dizalimi, kita wajib kena tolong. Sebab dia dizalimi. Dan apa yang dia buat tu Israel, bagi serang dia satu benda yang tidak terima oleh akal. Siapa pun tak boleh terima. Ada pun masalah dia terima hubungan dengan orang lain itu adalah G tu government. Malaysia buat hubungan dengan Iran. Malaysia buat hubungan dengan negara-negara lain. Tak ada masalah pun. Kenapa bila Hamas, Palestin buat hubungan dengan Iran, kita jadi bising? Negara mana Iran tolong lagi, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok, semua habis jadi Iran belaka, tapi Palestin tak. Semua jadi Syiah. Yaman, Sana'a, tolong kabilah Zaidiyah, habis semua. Mana lagi tempat? Saya tak mau sebut lah, selatan Alik Yaman tu. Itu kita cakap semula, tak ada lah apa saya boleh cakap tu. Dana daripada mana, berapa masuk duit. Duk mari kata keturunan Nabi ni. Takut kita bila mari keadaan begitu. Takut kita. Kerana apa? Kerana ada benda yang dia nak bawa sebenarnya. Bukan nak bawa yang Nabi tu, tapi nak bawa benda yang melemahkan semangat kita untuk membela agama, tapi menaikkan semangat khurafat. Itu yang kita takut. Dan jangan pelik lah, setahun, 2 tahun akan datang kalau orang pergi minta dikubur, jangan pelik. Sebab ada dah kubur-kubur wali-wali keramat di Kelantan tu, ataupun di Terengganu, 2-3 tempat tu dibangunkan semula. Dah ada dah derma-derma masuklah WhatsApp minta untuk membangunkan kubur. Tak pelik lah, tuan-tuan. Sebab tu kita kena mengaji musim ni, kena mengaji. Mengaji akidah, mengaji tafsir, mengaji daurah. InsyaAllah kita nampak, kita faham. Kita faham. Dan itu serangan kepada akidah kita dibawa oleh musuh-musuh Islam sebenarnya. Untuk menjahanamkan akidah. Bila akidah jahanam, bila tawassul tak kena cara, bila minta selain daripada Allah Ta'ala, dan benda yang kita buat tu kita rasa ibadah, cukup dah syaitan nak yang tu je. Ibadah jadi lemah, jadi hulu melampau. Semua penyakitnya mari daripada bid'ah yang tidak ada asal dalam agama. Situ tempat dia. Dan orang ni mengheret ke situ. Kita akan nampak nanti budak-budak yang pergi mengaji tak mengaji sangat, cuma duk bergendang, duk qasidah apa semua sekali, dikira alim. Dikira alim. Kita akan nampak sekejap lagi Atuk Guru paling serban besar, hak itulah paling orang ikut, walaupun dia lah paling sesak sekali. Orang tak ambil tahu dah benda tu. Orang tengok pada pakaian, orang tengok pada tubuh, orang tengok pada rupa, tak tengok kepada isi dia. Dan golongan yang menyeru kepada sunnah ini, menyeru kepada dakwah yang betul, akidah yang betul, dianggap golongan yang tidak betul. Ada ke tak sekarang ni? Ada. Ghuraba dipanggil. Kita jadi golongan yang sedikit. Tapi oleh kerana janji Nabi tu, Nabi kata fatuba lil ghuraba, berjaya orang sikit. Sama ada berjaya dunia atau berjaya akhirat. Kita pegang yang tu. Sampai ke hujung nyawa kita. Kita selamat. Jangan kerana ramai ikut tu kita rasa, oh ramai dia. Ramai dia. Ramai itu bukan betul. Ramai itu bukan dalil betul je benda tu. Tapi betulnya yang disebut itu kita mengaji hujah jelas. Dan kebanyakannya ulama ustaz-ustaz ahli sunnah, ulama ahli sunnah ni bila dia mengajar jelas. Sebab sandaran dia tu betul. Orang Kelantan kata nunggu dia tu betul. Dia balik pada nunggu asas tu. Tapi kalau orang ada bercakap berkenaan dengan mimpi cerita ni, tak betul. Tak betul. Sebab tu saya terkejut dengar tadi seorang ustaz tu. Dia kata ada satu masjid di Yaman tu, dia kata duk main seruling lah, masjid seruling. Alat muzik ni lah, seruling tu. Memang ada hadis nyata seruling ni, alat muzik ni haram. Bukan kata mazhab lain lah. Awak dah kata awak mazhab Syafi'i, awak buka balik pandangan mazhab Syafi'i berkaitan dengan main seruling tu. Jelas kata haram.
Dia kata ada seorang ulama ni larang, jangan main seruli lepas ni dalam masjid. Betul dia larang tu. Tiba-tiba ulama ni malam tu mimpi jumpa Nabi. Nabi tanya, kenapa kamu larang? Sedangkan orang main tu kerana memuji aku dan ingat kepada aku. Rasulullah marah, dia larang. Esok dia suruh main pula. Bermakna Rasulullah telah pun tipu sahabat yang Rasulullah larang dalam hadis. Awak berani kata gitu? Rasulullah ni makna kata Rasulullah ni tipu sahabat. Rasulullah larang sahabat lu, larang main-main gitu je. Lepas tu Islam ni agama yang tak sempurna. Ayat al-yawma akmaltu lakum tu kena gunting buanglah Quran. Sebab tak relevan lah ayat tu. Sebab ada hukum yang lain pula mari ni melalui mimpi untuk diajar. Orang nak jual mimpi tu. Dan hari ni itulah benda yang berlaku. Mimpi lebih orang percayai daripada riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud. Orang tak percaya pada hadis. Orang tak percaya pada hadis. Allahu Akbar, berat sungguhlah derita orang panggil ujian di akhir zaman ni. Kita memang betul lah Nabi ajar kita doa tu banyak untuk kita hadap fitnatul mahya wal mamat, amin fitnati masihid dajjal, fitnah dajjal. Memang dajjal sungguhlah. Beriwayat hadis palsu ni dajjal. Kata Imam Malik, dajjal. Dan Nabi kata banyaknya doa, banyaknya pendakwah di hari akhirat, tapi ila abwabu jahannam, seru pada neraka jahannam. Pendakwah tapi menyeru kepada neraka jahannam. Nabi sebut terang-terang lah dulu, 1400 tahun dulu. Dakwah tapi ke neraka jahannam. Nama pendakwah. Sebab apa boleh menyeru orang kepada neraka, tidak kepada syurga? Sebab asas dia tidak balik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Fahadal aslu wa huwa a'zamu abwabi tazkiyatun nafs. Prinsip ini merupakan pintu gerbang teragung untuk meraih penyucian jiwa. Allah. Yang paling hebat sekali doa. Faman alima anna salahan nafsi wa zakataha wa istiqamataha biyadillahi azza wa jal la aja ilaihi. Siapa yang sedar bahawa kebaikan jiwa, penyucian dan istiqamahnya itu hanya semata-mata di tangan Allah, dia akan beruntung kepadanya. Dan wa aqbala ala babihi mulihan alaihi bid-du'a rajian tami'an liyanala minhu zakata nafsihi wa najataha wa falahaha fid dunya wal akhirah. Menghadap pintunya dalam keadaan merintih kepadanya serta berdoa dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan daripadanya penyucian jiwa, keselamatan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Maknanya ibu segala nak bersih kepada jiwa kita tu, kita bahas sebelum ni akidah. Kita bahas sebelum ni akidah yang pertama sekali, lepas tu doa kita dan permintaan kita yang paling agung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang boleh sekat permintaan kita dengan Allah. Tak ada orang boleh sekat. Orang boleh sekat kita mengajar, boleh. Orang boleh sekat kita daripada bercakap, kebebasan bersuara, kau panggil zaman sekarang ada? Boleh. Tapi nak menyekat suara kita untuk berdoa kepada Allah siang dan malam, tak boleh. Itu hak kita yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada diri kita. Kita rasa beruntung. Kerana orang yang buat zalim pada kita, kita minta doa dengan Allah supaya Allah Ta'ala pandailah urus dia di atas kezaliman yang dia buat. Orang yang buat khianat kepada kita, kita ada Allah. Ya pandailah Allah Ta'ala nak urus pengkhianatan yang dibuat oleh dia kepada kita. Kita susah, kita mengadu pada Allah yang Maha Kaya. Kita sakit, kita mengadu pada Allah Ta'ala yang tidak pernah sakit, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah apa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Semuanya duduk pada Allah yang Maha Kaya segala-galanya. Dan kita ni maha lemah, selemah-lemahnya kita ni. Sebab tu kita perlu kepada minta dengan Allah Ta'ala dalam apa jua bab, dalam apa jua keadaan. Tak ada orang boleh halang kita. Cuma kita yakin ke tidak di atas apa yang kita minta dengan Allah. Keyakinan itulah yang sentiasa diusik oleh syaitan. Syaitan akan usik keyakinan ini. Kadang-kadang syaitan usik kita, minta lama dah, tak beri-beri pun. Usik syaitan. Tapi orang mukmin tak rugi kalau Tuhan tak beri dunia pada dia. Cuma bagi akhirat. Cuba kita fikir. Orang mukmin ni tak pernah rugi orang mukmin. Orang mukmin tak pernah rugi sekali pun tak pernah rugi. Dia sentiasa untung kalau dia ambil
di atas syariat Allah Ta'ala, dia untung. Walaupun nampak dia tu lemah tamu ke dunia, tapi orang mukmin ni kuat, Nabi kata. Al-mu'minu qawi. Mukmin ni orang kuat. Kuat apa? Kuat dalaman dia. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala atur kehidupan dia. Allah Ta'ala atur kehidupan dia. Sahabat dulu berhadapan dengan musyrikin Mekah. Dari segi kekuatan body, kekayaan, semua menang musyrikin Mekah. 2-3 orang je lah sahabat-sahabat yang kuat. Umar, Hamzah, yang ada kekuatan dari sudut body dah. Hak lain tu kecil-kecil, makan pun tak cukup. Tapi mereka ada kekuatan iman. Kekuatan iman inilah kekuatan yang sebenarnya. Yang musuh pun takut dengan kekuatan iman yang ada. Kerana orang mukmin kalau istihar perang lawan kafir sekalipun, boleh sebut kafir tak? Orang marah pula. Bukan Islam. Kalau kita nak lawan orang yang bukan Islam sekalipun, orang kufar yang melawan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kalau nak kira orang Islam zaman Nabi dulu, tak ada kekuatan daripada persenjataan. Tapi kekuatan jiwa tu ada. Kerana mati syahid. Tu yang Umar sebut dalam peperangan Uhud tu. Bila orang kata Umar mati dah, Rasulullah tak ada lagi nak. Mula-mula kata Rasulullah mati, Rasulullah senyap. Atau umum pula, musyrikin Mekah umum. Dia kata, Abu Bakar pun mati dah. Abu Bakar nak bangun, Rasulullah tarik baju Abu Bakar. Duduk. Mungkin strategi Rasulullah lah. Bila kata Umar mati dah, tak ada nak tarik baju, dia bangun. Sayyidina Umar. Dia kata-kata yang ringkas saja Umar bagi. Aku mati, golongan aku, orang beriman mati. Puas hati dapat syurga. Tapi mu mati masuk neraka. Itu yang perkataan dia. Itu yang orang mujahidin tu, dia berani berperang. Berani membela agama dia sebab syurga. Bi anna lahumul jannah. Mereka dijanjikan syurga. Ada yang telah mati, meninggalkan dunia ni, dapat syurga. Hidup mereka di sisi Allah, hidup dengan nikmat, bukan hidup macam hidup kita ni, hidup di alam barzah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Allah Ta'ala sebut, jangan kamu sangka bahawa orang yang mati jalan Allah Ta'ala tu mati, tapi dia hidup di sisi Allah. Hidup tu inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah mendapat rezeki yang banyak, keberkatan yang banyak sebelum dapat masuk syurga yang kekal abadi. Dia tu di sisi Allah hidup. Nama dia pun hidup sampai sekarang, orang sebut nama dia. Mujahid yang hebat. Abdullah ibn Ruwahah. Mati di zaman Nabi lagi Abdullah ibn Ruwahah. Tapi nama dia tu hidup. Sampai berigi Al-Qassam dulu buat satu nama, berigi Abdullah ibn Ruwahah, yang berani mati. Pokok komando dia yang berani mati. Cukup ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Cukup ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ketika mana Soviet memerangi perang di Chechnya dulu lah, di Bosnia, kita nampak pejuang-pejuang agama ni dia berani. Sebab apa mereka berani? Sebab dia gitu dengan akidah, bukan dengan semangat hamiyah, bukan dengan semangat kebangsaan. Dah. Kita lain, kita dengan semangat kebangsaan tu lebih pada semangat akidah lagi. Tu yang duk perasak kerih, duk basuh kerih, pakai tanjuk hari Jumaat bau-bau kerih gitu. Orang tengok pun bingung, kata mari mana. Hari Jumaat pakai kerih, pakai dengan tanjuk gitu dah. Pendekar Melayu. Nah, apa kita ada semangat Melayu? Semangat Melayu apa mu subuh betul bangun. Semangat Melayu. Dah, mu pakai kerih cokel di pinggang mu pun tapi subuh betul bangun, tak gagah mu. Tak kuat mu di sisi Allah Taala. Orang yang paling kuat ni orang boleh bangun sembahyang subuh. Maya berjemaah, dialah paling kuat sekali. Sebab 3 syaitan duk ikat kita. Semua ikatan itu kita dapat lepaskan dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala, dengan doa kita daripada Allah. Kita kuat, kita gagah. Jadi nak gagah, dia tu gagah kot lain. Baik, perkara yang ketiga, Al-Quranul Karim manba' tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran sebagai sumber penyucian jiwa dia. Baik, saya ambil 5 minit lagi. Qala subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah fa'a'zam
fa'a'zamu ma tazku bihi an-nafs al-Qur'anul Karim alladhi huwa kitabu tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha faman arada li nafsihi at-tazkiyata falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dhaminallahu liman ittaba'al qur'ana alla yadhillu fid dunya wala syaqa fil akhirah summa tala faman ittaba'a huda fala yadhillu wala yashqa. Baik. Yang ketiganya, prinsip penyucian jiwa itu kena berada di atas Al-Quran. Kerana Al-Quran lah penyuci jiwa manusia yang paling mujarab. Cuci daripada apa? Daripada syirik. Mana kalau orang mengaji Quran, dia belajar tadabbur, syirik tak hinggap dalam diri dia. Kalau belajar selain daripada wahyu Allah, syirik mari. Syirik akan mari. Dia begitu keadaan kita. Sebab Quran ni sifat dia nur, sifat dia cahaya. Dia buat mari satu firman Allah, Tuhan kita ni. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Mannallah ni sesungguhnya Allah mengurniakan. Mannallah ni kita panggil kurniaan yang paling special. Kurniaan yang paling special. Berbentuk rahmat Allah Ta'ala kepada orang beriman. Rahmat Allah kepada orang beriman. Setelah dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri, bangsa Arab. Tujuan rasulnya yatslu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat isi kandungan Quran. Untuk apa? Untuk bukti kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, serta wayuzakihim, dan membersihkan mereka daripada i'tiqad yang sesat, dan mengajar mereka kitab al-hikmah, kitabullah, Al-Quran, hukum Allah Ta'ala, syariat Allah, al-hikmah iaitu as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'azam, perkara paling agung untuk menyucikan jiwa adalah Al-Quranul Karim, yang merupakan kitab penyucian, asas dan sumbernya. Siapa yang inginkan penyucian untuk jiwanya, maka hendaklah dia mencarinya dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridai mereka berdua radhiyallahu anhuma, Allah telah menjamin siapa yang mengikuti Al-Quran bahawa dia tidak akan sesat di dunia maupun celaka di akhirat. Kemudian beliau membaca ayat, faman ittaba'a huda, orang yang mengikut petunjukku iaitu Quran ni, maka dia tidak akan sesat dan tidak pula menderita dengan sebab azab sengsara. Baik. Kebanyakan orang yang mengambil jalan yang singkat untuk masuk syurga dengan cara tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dia dengan cara tak betul ni, dia tak pakai Quran kebanyakan. Dia tak pakai Al-Quran. Dia pakai zikir sahaja, dan zikir itu zikir yang bukan daripada Nabi aja. Dia panggil tarekat lah. Sebab tu kalau kita tanya tok guru yang klaim diri mereka mengajar tasawuf katanya, ilmu ma'rifatullah ni, suruh dia baca Quran. Tak boleh seorang daripada orang Kedah tu, yang diharamkan mengajar di Selangor dan diharamkan juga oleh Majlis Fatwa Perlis. Majlis Fatwa Perlis buat keluar kenyataan, nama dia siap ada nama semualah, bahawa ajaran dia tidak betul. Cuba dengar dia baca Quran. Cuba dengar. Dengan budak tadika tu, sedap budak tadika lagi. Tak reti baca Quran. Syiah tadi pun tak reti baca Quran juga. Kebanyakan ulama-ulama besar ni jarang dia tak hafal Quran. Dia mesti hafal. Dan itu sumber dia. Paling kurang pun dia tak hafal satu hal, ingat satu hal, jaga satu hal. Hafal. Mungkin dia boleh ingat masa dia hafal, tapi nak menjaga Al-Quran tu susah daripada hafal lagi. Tapi orang yang terlibat dalam berhujah dalam dunia dakwah ni, dia mesti hafal Quran lah. Dia mesti hafal Quran. Paling kurang hafal ayat-ayat yang berkaitan dengan dalil. Jaranglah orang yang tak hafal Quran kalau sebut Maulana ke ulama ke. Jarang. Kalau dunia-dunia Arab, Pakistan sendiri pun dia kira aib. Dia kira aib. Tok guru saya cerita dulu, dia kata ada seorang tu dia belajar di Pakistan. Dia umur tua baru dia masuk mengaji. Umur tua baru masuk mengaji.
lebih kurang umur dia lebih kurang dalam dekat-dekat dengan 50 sampai 50 dia masuk mengaji. Belum pada tu dia bekerja, dia apa semua sekali. Lepas tu dia rasa macam hidup dia ni kena mengaji. Belum pada tu dia mengaji dah sikit-sikit. Dia pun masuk daurah hadis ya. Pengajian daurah ni 6 tahun. Dauratul hadis ni pengajian dia 6 tahun. Nah, 6 tahun. Baru dia panggil Maulana. 6 tahun tu lebih pada lagi 8 tahun. Orang panggil mufti. Yang bahasa Urdunya panggil Maulvi, dia panggil mufti. Sambung lagi takhasus 2 tahun. Jadi umur dia masa tu lebih kurang 49 tambah 6 berapa? 55 tak? Dia pun tambah lagi 2 tahun. 57. Habis semua dia ngaji hadis. Daurah hadis habis. Atau takhasus ambil bahagian usul. Ni dia cerita. Dan Maulana ni bila dia keluar, dia tak hafal Quran lagi. Dia tak hafal Quran lagi. Hadis dia ngaji dah. Dan satu keaiban lah kalau orang habis daurah hadis tak hafal Quran ni. Sebab biasanya orang pergi hafal Quran dulu. Orang ngaji daurah hadis. Apabila kerana usia dia ke macam mana, tiba-tiba dia balik habis daurah tu bulan puasa. Dia pun pergi jadi imam. Bukan jadi orang, dia pergi jadi imam. Orang kampung suruh dia sebab mengaji agama. Lalu dia rasa macam kena hafal Quran. Dia minta doa sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hafal Quran belum daripada waktu sahur. Dia hafal bangun-bangun sepertiga malam tu dia hafal, dia berhenti sembahyang subuh, dia berhenti sembahyang makan sahur, sembahyang subuh, lepas apa subuh tu dia hafal lagi. Dia berhenti tidur sekejap, lepas tu dia hafal sampai ke zuhur, lepas zuhur dia hafal. Dan dia baca Quran sejuzuk dia hafal, ingat tu sejuzuk dia baca dalam sembahyang tarawih dia. Malah lebih daripada sejuzuk dia baca. Esok lagu tu pula dia hafal lagi. Dia kehendaki dan dia minta doa dengan Allah Ta'ala. Sampai orang tanya dia, macam mana awak boleh ingat begini ni? Dia kata Allah yang beri kalau kita nak. Sebab Allah Ta'ala bagi Quran ni mudah untuk difahami dan untuk dihafal. Hak payah tu bukan Quran, kita payah. Bukan salah Quran. Dalilnya, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 3-4 kali Tuhan sebut dalam Quran ayat tu, walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya aku mudahkan Al-Quran ini untuk kamu tadabbur dia, ambil pengajaran dia, ambil isi kandungan daripada Al-Quran. Kenapa kamu tak ambil? Kenapa kamu tak hafal? Jadi kita semua ni ngaji sunnah ni kena ada hafalan Quran, kita kena ada. Walaupun 3-4 ayat sehari, 3-4 ayat sehari. Kena ada. Supaya hidup kita ni, hati kita pun hidup. Quran ni menghidupkan hati. Menghidupkan hati manusia. Jangan buat alasan kata payah ustaz Al-Quran ni payah. Lidah pun belik habis dah Quran. Lidah pun belik habis dah. Cakap Melayu tak apa, tak belik lidah. Quran ni kita belik lidah sikit dah. Kita kena ingat Quran ni sesuai untuk semua umur dan semua lapisan masyarakat. Al-Quran diturunkan, baca depan Ibn Abbas kecil lagi, Ibn Umar kecil lagi, Sigharus Sahabah, tapi boleh Quran. Baca hak dia orang muda sikit, Umar bin Khattab, muda sikit. Hak tua-tua sikit, Abu Bakar. Hak tua lagi, ayah Abu Bakar pun dapat Quran. Daripada setua-tua manusia di zaman Nabi sampailah sebudak-budak, semua dapat Quran. Bermakna Quran itu sebenarnya sesuai untuk semua peringkat umur, untuk dihafal, untuk diingat. Lalu kita kata, ustaz dia tak apa, dia Arab dah mudah. Mana tahu mudah. Tuan-tuan kata Arab mudah baca Quran. Tak, Quran ada kaedah dia. Ada mak dia, ada dengung dia. Ada makhraj dia. Kalau bercakap Arab, tak pakai makhraj pun tak apa, kecuali lagu Piramli. Dia pakai wajib al-gunnah. Nah, tu lagu Piramli, dia guna makhraj dia. Lain tak payah bercakap, kita nak bercakap Arab mana-mana pun tak payah pakai makhraj. Tak payah pakai makhraj. Tapi Quran ada satu kitab untuk bahas berkenaan tajwid Quran. Kalau peringkat rendah dia panggil Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ni kalau budak-budak yang mengaji Quran, bidang Quran dia tak hafal, bukan bidang Quran lah tu. Dia bidang lain. Kalau budak-budak ngaji qiraat ke, dia kata dia duduk Mesir, bahagian apa? Bahagian Quran. Awak hafal Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ni peringkat sekolah rendah lagi hafal dah. Kalau di Mesir. Barulah
Matan Syatibi, naik atas sikit. Ada ilmu berkenaan dengan baca Al-Quran. Yang Arab sendiri pun kena mengaji. Arab sendiri pun kena mengaji. Sebab apa? Sebab kita nak baca Quran, biar sama dengan Nabi SAW baca. Kaedah dia, biar sama dengan sahabat yang terima daripada Nabi SAW. Yang lebih besar lagi, kita nak faham makna Quran tu sendiri. Untuk letak pada diri kita. Allahu Akbar. Orang kita ni kadang-kadang duk main ke lagu Quran tu lebih pada makna. Kalau buka kelas Tarannum tu, Allah, sampai pukul 2, 3, 4 pagi kadang-kadang baca. Saya tak salahkan orang minat dengan Tarannum ni, lagu ni, tapi jangan kita ditipu oleh syaitan dalam bab tu. Dalam bab tu jangan. Kita baca Quran, betul, okey. Yang lebih kita nak lagi memahami isi kandungan tu. Yang tu boleh. Puluh-puluh tahun dah kita kata mengaji lagu Tarannum. Weti dah lagu Sabah, Nahwan Mahjaz, Wahai Baiti Husaini, habis ingat belaka dah. 50 hari je minta pergi ngaji dengan Maulana. Dah Quran reti dah. Kita boleh puji sahabat kita seorang, ustaz kita Abdullah Fahmi. Qari Quran lagi, qiraat pun reti, suara pun sedap. Mengaji daurah dengan Maulana juga. Jadi daurah tafsir. Maknanya ahli Quran sungguh lah tu. Ahli Quran, insya-Allah. Itulah kita nak. Orang ni agak tarik lagu tu, kita dengar Allah, tayyib. Allah sana. Nah, dengar orang duk musabaqah dalam TV tu dah. Ayat azab pun tayyib. Ayat rahmat pun tayyib, sebab tak reti. Hanya dengar keasyikan, kelunakan suara lagu sahaja, tetapi makna tak faham. Cuba faham makna. Qari tu letak lagu kena dengan makna. Mengalai mata juga kita. Bila kita faham. Sebab lagu ni bukan boleh letak pada semua ayat kalau orang ngaji lagu. Kita boleh reti. Orang ni faham makna atau tak makna kalau dia qari. Kita boleh dengar. Kalau orang yang mengaji lah. Orang mengaji makna Quran, lepas tu mengaji lagu Quran, dia pun dengar kata, qari ni tak pandai letak ni. Tak pandai letak dengan makna lagu, makna Quran dengan lagu Quran. Dia tak pandai letak. Tuan-tuan pernah dengar imam-imam Saudi ke baca, kita panggil telajak sangat lagu, pernah dengar? Tak ada. Tak ada baca sangat, telajak lagu. Dia biasa je. Biasa dia buat lagu Ros, dia panggil. Macam bacaan Sudais. Lagu Ros. Lagu Ros ni lagu paling ringkas sekali. Dan lagu-lagu ni tak penting sangat. Kita baca Quran betul. Lagu ni boleh ikut. Terdengar boleh ikut. Boleh, tak ada masalah. Yang penting sekali makna Quran tu yang penting. Makna biar reti. Ni tarik punya lagu tu, Allahu Akbar. Fatihah pun tak tahu makna. Tak tadabbur pun Fatihah. Ayat azab pun kita baca dengan nada tak betul. Ayat tu ayat azab tapi kita baca mendayu-dayunya. Orang Melayu ni sukalah baca mendayu gitu. Kalau main tarawih tu layang kepala gitu. Syoknya lagu. Padahal ayat azab, ayat apa pun tak reti. Tapi bila kita mengaji daurah tafsir ni, masuk tu lekatlah kepala kita. Oh, ayat ni. Bila imam baca dengan lagu ni, ayat ni kita boleh faham. Kita boleh reti. Itu kehebatan orang yang tadabbur Al-Quran nak banding dengan mengaji lagu Al-Quran. Ada 2-3 orang sahabat-sahabat dia kata, ustaz, ajarlah kami lagu. Saya bolehlah lagu sikit-sikit, bolehlah. Bolehlah kita mengaji juga lagu Quran ni, tapi saya kata tak payahlah. Buang masa. Nak ngaji tafsir main ngaji. Sebab lagu ni awak pasang YouTube, awak dengar, awak tiru saja. Lepas tu kena tahu suara awak tu duduk di mana. Kalau kita cakap bab Quran ni, qararil qarar, rendah sikit, ataupun jawab tinggi sikit, jawabul jawab. Kena tahu. Nak tahu suara kita ni, kita cakap biasa pun kita tahu. Setengah orang cakap ni nak cakap biasa ni, kita tahu suara kedudukan ini, suara dia kat mana. Dan kita baca Quran dengan suara kita, jangan baca dengan suara orang. Ni nak tiru ke suara orang, alhamdulillahirabbil, jadi sengau pula jadi. Sejak balik Mekah ni jadi imam sengau pula lah. Sebelum pada ni tidak, kerana nak tiru suara. Suara tak boleh tiru. Dia sesuai dengan tabaqat suara dia, begitulah dia baca. Begitulah dia baca. Tuan-tuan boleh tersedia YouTube. Syekh Ahmad Talib Al-Humaid, Imam Masjid Nabawi. Ini special. Saya suka dengar dia. Suara dia nak banding dengan Masyari apa, sedap Masyari lagi lah. Tapi suara dia, dengan makna dia, dengan ayat dia baca tu betul-betul kena.
Dan kalau kita tengok makna terjemahan masa dia baca tu, menggegarkan jiwa kita. Menggegarkan jiwa kita. Yang dia baca sedaplah surah Al-Hujurat dia baca. Dia baca Al-Hujurat dalam raudhah, tempat hak diturunkan. Kita boleh macam mana perasaan dia, wallahu alam. Dia baca tu tempat wahyu turun di situ. Suratul Hujurat. Dia baca dengan nada yang cukup sedap. Biasa Syekh Ahmad ni dia semayang subuh dia lama. Kalau dia akad takbir tu kita boleh mandi siap-siap dan lagi satu rakaat. Dia semayang. Surah Hujurat tu satu rakaat habis dia baca. Yang kedua surah Qaf habis dia baca. Semayang lama sikit subuh lah. Hak lain tu rengkah-rengkah aja. Tapi kalau nak dengar baca Al-Quran dan betul tepat makhraj tajwid, kalau sebelah Saudi ni Syekh Ahmad. Kalau sebelah Mesir Khalil Khusairi. Syekh Muhammad Khalil Khusairi. Itu betul daripada sudut tajwid. Tajwid tak ada orang boleh lawan dia. Sehingga ulama-ulama sebut bahawa dia ni orang yang fasih sungguh bab Quran. Mati dah Syekh Khalil Khusairi. Orang tua suka dengar dia baca. Dan kalau kita ikut cara lagu Khalil Khusairi ni, bacaan kita dengan sendiri jadi betul. Sebab tajwid dia betul. Tepat dia punya huruf dia. Satu bulak molek orang kata huruf dia. Sebab kita kena mengaji Quran dengan lahjah Arabiyah. Itu yang paling penting sekali. Sama ada kita baca Quran, sama ada kita hafal Quran, memahami Al-Quran. Semua itu boleh menolong seseorang untuk menyucikan jiwa dia. Kalau orang tu kata saya mengaji tasawuf tapi Quran tak pernah sentuh sehari, ataupun tak erti baca Al-Quran, dok main ilmu akal je, maka ada masalah dengan ilmu penyucian jiwa yang dia mengaji tu. Jadi kalau kita nak suci jiwa kita sungguh-sungguh, tidak bukan kita kena tadabbur Al-Quran. Kena masuk kelas tafsir untuk memahami bahawalah virus syirik tu tak melekat dengan diri kita. Bila syirik tidak ada, tauhid duduk sekali. Bila tauhid duduk sekali, malaikat berkawan dengan kita. Itulah orang panggil penjagaan daripada malaikat, hasil daripada keberkatan Al-Quran. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Muka surat yang ke-42 ni bawah sekali. Kata Ibnu Abbas, kita akan huraikan. InsyaAllah aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله